Selepas 6 bulan menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Ahli Parlimen Lahad Datu hari ini mengumumkan keluar parti itu kerana tidak diberi apa-apa peranan. Beliau mendakwa sejak menyertai parti itu pada November tahun lalu, tiada sebarang peranan diberikan kepadanya termasuk di kawasan Lahad Datu yang diwakilinya. Bekas Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya yang juga adun segama itu keluar daripada Parti Warisan pada Oktober tahun lalu sebelum menyertai Bersatu sebulan kemudian. Berikutan tindakan terbarunya itu, beliau kini kembali menjadi wakil rakyat bebas namun masih mengambil pendirian mesra kerajaan. Katanya beliau belum memikirkan untuk menyertai mana-mana parti. Selepas ini, beliau mendakwa Bersatu Lahad Datu hanya menerima kemasukan ahli baru melalui 14 cawangan yang disediakan parti itu di kawasan parlimen berkenaan. Sementara itu, beliau berkata tindakannya mengumumkan keluar Bersatu adalah atas kehendaknya sendiri tanpa berbincang dengan mana-mana pemimpin parti itu, termasuk presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jelasnya beliau juga tidak bimbang digelar katak berikutan kerap keluar parti kerana orang ramai tidak memahami apa yang ditanggungnya berada dalam parti yang tidak memberi apa-apa peranan kepadanya. Beliau bagaimanapun berkata tidak kecewa dengan apa yang dilaluinya selama 6 bulan bersama Bersatu, hanya merasakan kehadiran dirinya tidak diperlukan. Mengenai pilihan raya umum ke-15, Muhammadin menyerahkan kepada rakyat Lahad Datu sama ada mereka merasakan beliau boleh mempertahankan kerusi berkenaan atau sebaliknya. Manakala Presiden Parti Bersatu Sabah, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili berkata beliau akan mengundur diri dalam jangka masa 3 tahun selepas penggantinya dikenal pasti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak itu menjelaskan tempoh itu bagi membolehkan parti menentukan siapa pemimpin yang sesuai untuk mengetuai PBS selepas pengundurannya nanti. Maximus yang juga ahli Parlimen Kota Marudu berkata siapa calon yang bakal menggantikan beliau akan diketahui selepas selesai pemilihan parti itu Khamis ini. Berdasarkan amalan parti itu sebelum ini, pengganti jawatan presiden diumumkan lebih awal sebelum pemimpin terbabit dilantik seperti dilakukan presiden terdahulu Tan Sri Joseph Pairin Kitingan yang menamakan Maximus sebagai pengganti atau pemangku presiden kira-kira setahun sebelum jawatan presiden diserahkan secara rasmi kepadanya pada November 2018. Ketika itu Maximus adalah timbalan presiden PBS yang menjawat jawatan berkenaan selama 25 tahun. Sementara itu pada pemilihan PBS Khamis ini, Maximus mengekalkan jawatan presiden tanpa bertanding, manakala naib presidennya yang juga timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam bakal bersaing dengan Setiausaha Agung Datuk Johnston Bangkuai bagi jawatan timbalan Presiden Kota Bumiputra Bukan Islam. Pemenangnya dijangka menjadi calon pengganti presiden jika PBS mengekalkan tradisi memilih presiden dalam kalangan Bumiputra Bukan Islam. Berikutan ada 2 lagi jawatan timbalan presiden masing-masing untuk Kota Bumiputra Islam dan Bukan Bumiputra. Ketika ini jawatan timbalan presiden bagi Bumiputra Bukan Islam disandang Datuk Radin Maleh, namun difahamkan beliau tidak mempertahankan jawatan itu. Manakala 2 lagi jawatan timbalan presiden masing-masing disandang Datuk Jahid Jahim dan Datuk Dr. Yi Moh Chai. Jahid yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah dijangka mengekalkan jawatan itu tanpa bertanding, manakala Moh Chai yang juga bekas timbalan Ketua Menteri ditentang Datuk Edward Yong Aufa. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah berjaya membawa masuk pelaburan bernilai 6.2 bilion ringgit sejak Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional mentadbir negeri ini kira-kira 2 tahun lalu. Setiausaha Politik kepada Timbalan Ketua Menteri UBD Gumpoyo berkata pencapaian itu adalah antara usaha yang berjaya direalisasikan di bawah kepimpinan Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam selaku Menteri Pembangunan Perindustrian. Katanya projek terbabit ialah pembuatan kerajang tembaga bernilai 4.2 bilion yang dibangunkan SK Nexilis dari Korea Selatan dan pembuatan kaca solar bernilai 2 bilion ringgit oleh SBH Kibing Solar New Materials M. Sdn Berhad. Beliau berkata pelaksanaan kedua-dua projek itu menerusi inisiatif Hala 7 pembangunan Sabah Maju Jaya di bawah MID secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan baru kepada rakyat. Beliau berkata imej PBS makin terserlah hasil usaha. Dr. Joachim memastikan pelabur asing meneruskan pelaburan berimpak tinggi itu di negeri ini berdasarkan kedudukannya mewakili PBS dalam kerajaan GRSBN. Sehubungan itu, beliau berkata kritikan dan tomahan tidak berasas yang dilemparkan kepada naib presiden PBS itu adalah berniat jahat dengan tujuan mencemarkan imej beliau. Beliau mengulas laporan satu portal berita nasional mengenai pertandingan 1 lawan 1 di antara Dr. Joachim
Chim dan Setiausaha Agung PBS Datuk Johnston Bangkuai dalam pemilihan untuk jawatan timbalan Presiden parti itu minggu ini. UBD berkata kewibawaan Dr. Chim selaku wakil rakyat tidak sepatutnya dipersoalkan kerana kepercayaan diberikan rakyat Kundasang kepadanya selama 18 tahun adalah bukti beliau seorang pemimpin yang berwibawa dan atas sebab itu rakyat di kawasannya mahukan beliau terus memimpin mereka. Beliau bagaimanapun mengakui Dr. Chim bukanlah seorang pemimpin yang suka bercakap banyak kerana beliau jenis yang kuat bekerja dan kurang bercakap. Jelasnya Dr. Chim menyertai PBS melalui kumpulan profesional pada 2002 dan jawatan naib presiden yang disandangnya hingga kini dimenangi ketika pemilihan parti sebelum ini yang menyaksikan beliau mendapat undi yang paling banyak ketika itu. Beliau berkata PBS ialah sebuah parti yang mengutamakan kerjasama dalam kumpulan, teamwork dan bukan hanya mengenai personaliti seorang individu. Seorang lelaki diburu selepas terbabit dalam 8 kes penipuan membabitkan projek Nektaraf Jalan Raya yang tidak wujud dengan anggaran kerugian mencecah 1.93 juta ringgit. Lelaki yang dikenali sebagai Datuk Yusri Yusof itu dikatakan melakukan penipuan dengan mendakwa mampu mendapatkan kelulusan bagi projek Nektaraf Jalan di beberapa daerah di Sabah. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata siasatan mendapati suspek memperkenalkan dirinya sebagai Datuk Yusri dan menawarkan projek Nektaraf Jalan di beberapa daerah di negeri ini. Idris berkata pihaknya masih menjalankan siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun dan boleh dikenakan sebat serta denda jika sabit kesalahan. Orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat berhubung suspek diminta menyalurkannya kepada pegawai penyiasat kes Inspektor Tilman Syawasli di talian 016 578 5962 atau 088 529 761 bagi membantu siasatan polis. Sementara itu, seorang remaja lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangnya hilang kawalan sebelum berempuh besi penghadang di Jalan Coastal berhampiran pusat Beli Belah Centrepoint Kota Kinabalu awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 2.30 pagi itu, mangsa berusia 18 tahun yang menunggang motosikal Yamaha LC dikatakan bergerak dari jalan lintas menuju ke pusat bandaraya. Difahamkan mangsa baru balik dari tempat kerjanya dan menuju ke lokasi berhampiran kejadian untuk mencari makanan lewat malam. Menurut sumber, sebaik tiba di lokasi kejadian, mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas ke bahagian kiri jalan. Katanya akibat daripada kejadian itu, mangsa terus merempuh besi penghadang di tepi jalan berkenaan. Katanya akibat rempuhan itu, mangsa dilaporkan mengalami kecederaan parah di badan dan kepala. Pasukan polis dan paramedik yang hadir membantu di lokasi kejadian kemudiannya mengesahkan mangsa sudah meninggal dunia. Menurutnya, mayat mangsa kemudiannya dihantar ke bahagian forensik Hospital Queen Elizabeth I untuk tindakan selanjutnya. Teruskan bersama kami, desoka.com, berita komprehensif.